Cuba tengok gambar ni. Ini saya di sini saya boleh berceramah lah tak? Ini peneroka di sebelah, bukan sinilah. Ini peneroka sebelah Brazil sana ni. Dapat 800 unit je tu. Kan, 800 unit, bukan sedap lagi gambar tu. Keluar gambar, Masya Allah. Jadi saya minta maaf kepada yang berkaitan lah. Tapi nak menunjukkan bahawa dapat 800 unit, sedangkan orang yang tak pernah kat buah sawit, tak pernah apa, macam di Sabah tu, dapat 1 juta saham. Baik. Ini berkenaan dengan saham ini dibangkit dalam parlimen. Dapat sebagai parti yang bertanggungjawab, maknanya dibawa oleh YB Salihuddin Ayo dalam parlimen, insyaAllah. Menyatakan terjaminnya nasib peneroka pada masa depan untuk masa lepas disenaraikan. Kita rasa mimpi ngeri peneroka LB Johnson, Cahaya Baru dan beberapa felda di Hulu Selangor masih lagi tidak terbela. Tak ada jaminan kerajaan untuk menyelesaikan masalah mereka. Ini jamin pula, satu jaminan apabila disenaraikan. Saya memetik kata-kata yang saya anggap negarawan kita, Yang Berhormat Mulia Gua Musang. Langkah ini tidak bijak sebenarnya. Tidak ada konsultasi langsung secara formal di antara kerajaan dengan stakeholder. Jadi saya nak tanya, adakah Felda bersedia, adakah satu referendum untuk dapatkan suatu persetujuan secara formal di antara kerajaan dan peneroka Felda, bukan bulldoze macam ini. Jadi saya rasa apa yang penting di sini adalah soalan tambahan saya, adakah Felda serius tentang persoalan ini? Kalau serius, kenapa lantik orang yang ada masalah sebagai pengurusi, yang ada rekod yang tidak baik, yang tidak ada lagi dalam kabinet? Jadi apa yang saya cadangan, saya ada cadangan. Kenapa tak lantik orang-orang yang dibawa macam Tan Sri Hassan Marekan jadi pengurusi Felda? Kenapa tak lantik Tuan Ahmad Saraji pengurusi Felda? Atau Yang Berhormat Mulia Gua Musang? Mereka ada wibawa. Yang ada sekarang ini ada masalah yang UMNO akui, yang sakit dari kabinet. Ini melambangkan tidak seriusnya kerajaan tentang Felda, memperjudikan nasib peneroka. Persatuan Peneroka pun tak setuju. Jadi saya harap ini kerja main-main, bulldoze, dan tidak ada satu konsultasi yang serius yang di kerajaan dan peneroka Felda yang memperjudikan masa depan peneroka. LB Johnson tak selesai, Cahaya Baru tak selesai. Ini kan pula nak jamin masa depan peneroka. Sila jawab. Saya ingin mengulang, tidak disentuh walaupun sebutir zarah tanah peneroka. Tak akan disentuh walaupun 1 sen saham TPF peneroka. Jadi bagaimana peneroka boleh mengalami kerugian? Tuan Yang Pertua, peneroka akan dapat pertama durian runtuh, yang kedua pulangan dividen TPF, yang ketiga peluang membeli saham FGBH, yang keempat segala keistimewaan akan terus dikekalkan, dan yang kelima akan mendapat. Baik. Itu jawapan daripada Menteri Ahmad Badulan. Memang betul tanah tuan-tuan 10 ekar tidak disentuh. Tanah rumah, tapak rumah tidak disentuh. Tetapi tuan-tuan ingat, lepas penyenaraian itulah sahaja tanah yang tuan-tuan ada. Kalau tuan-tuan buat projek dalam kawasan Paya, itu Felda Global punya. Tuan-tuan hantar tanah, hantar buah sawit ke kilang, itu kilang Felda Global punya. Kubur pun Felda Global punya. Kubur, tanah kubur. Baik. Sekali bila disenaraikan, maknanya orang semua boleh beli saham. Macam kita lah. Dulu Bernas disenaraikan di bursa saham. China Hong Kong boleh beli saham Bernas. Dan kita sekarang ni makan beras daripada China. Sebab apa? Sebahagian daripada pemegang saham ialah daripada token daripada Hong Kong. Jadi sebab itulah dalam bab ini memang tidak disentuh. Tetapi cuba tuan-tuan bayangkan, macam mana boleh hilang Pulau Pinang? Ada orang Pulau Pinang sini kan? Dulu Pulau Pinang ialah tanah orang Melayu.
Bayar lepas tanah orang Melayu, balik pula tanah orang Melayu. Kan? Sampai ada pantun untuk Pulau Pinang. Pulau Pinang jauh ke hulu, kasih slide menjadi raja. Jika ku kenang masa dahulu, maka mengalir si air mata. Apa yang tiga? Disebabkan oleh kuasa duit, kuasa beli yang begitu kuat. Macam kita, pakcik sekali mungkin dah ada di sini dah. Satu hari besok, orang tawarkan tanah. Kan? 10 hektar, tawar dengan setengah juta. 500,000, tak jual. Dia mari dengan 1 juta, tak jual. Mari 2 juta. Anak kata, abah duduk buat apa kat Purun? Duduk dengan kami di Kuala Lumpur lagi mudah. Simpan duit lagi mudah. Akhirnya disebabkan oleh ini terjual. Jadi sejarah ini, sejarah bagaimana hilangnya tanah Palestin, hilangnya tanah orang Melayu di bandar-bandar, ini sudah dimulakan di dalam rancangan Felda. Sebab itu masa tu Ahmad Al-Fazlan dah tak ada dah. Dia cuma cakap boleh dijamin dan sebagainya, tetapi dia tak ada masa tu. Kita kena ingat bahawa sejarah kehilangan tanah, bila sudah hilang tanah, bila duit lebih tinggi, duit Singapura, duit macam-macam duit lah, akhirnya kita tidak akan bertahan, insyaAllah. Jadi benda ini dibawa ke Parlimen dan insyaAllah ini telah berlaku di negeri Johor. Cuba tuan-tuan ingat, ia satu rancangan Felda yang bernama apa, insyaAllah, buatlah bunyi dah. Ini berlaku di rancangan tanah apa nama Felda Cahaya Baru. Cahaya Baru ini adalah satu rancangan tanah di mana dulu dibuka oleh peneroka-peneroka. Peneroka buka di sana ya, dengan bukan macam di sini. Dia tebang sendiri, buat rumah sendiri. Cahaya Baru ni dekat dengan Johor Bahru. Datanglah pimpinan-pimpinan UMNO daripada masuk kampung. Tuan-tuan semua, tak payahlah Doi getah lagi, bagilah tanah kepada kami dan insyaAllah kami akan majukan, jadikan tapak perumahan. Cakap dengan dia, tapak perumahan, tuan-tuan semua akan dapat duit 1 juta, rumah 3 biji, semua sign. Yang datang tu tai macam very pendek. Inilah jadinya. Inilah rintihan daripada peneroka rancangan Felda Cahaya Baru. Sound dia ada ya. Saya ini bodoh tolak. Jadi bodoh-bodoh lagi. Minta dengan pemerintah tak boleh selesai. Minta ni boleh selesai. Apa yang nak jadi? Masa jalan raya je boleh selesai. Tak jalan raya boleh selesai. Jangan sanggup macam lah. Dia saya tak bekerjaan, tak apalah. Susah, bodoh ni je. Malu saya lah lalu di sini. Saya menyokong tak payah kerajaan. Memang saya bodoh, memang saya tak kerja apa-apa pun. Pasal selesaikan segala masalah ni, saya sedar hatilah. Presiden semua ni dalam peringkat ni, dalam Baru ni, merana hidup. Banyaklah semua sebagai saya dah tinggal dengan anak-anak. Anak-anak tu campur tangan. Macam mana? Mula nak apa ni buat ni? Janganlah saya jadi komunis. Kalau komunis otak negeri ni. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian jadi gunanya lagi. Ladang getah seluas 3.135 hektar hilang kebanyakan. Kini Felda Cahaya Baru lenyap dari peta Malaysia. Yang tinggal hanyalah kampung Cahaya Baru di Masai, Johor. Ini contoh yang berlaku di mana janji
Tanya kita sekarang lah, janji tuan-tuan akan diberi durian runtuh, tuan-tuan akan dapat macam-macam logo dan sebagainya. Tapi disebabkan inilah saya kata janji daripada pimpinan Barisan Nasional UMNO. Jadi sebab itulah UMNO ni satu sebab apa ya, perosak lah. Koperasi dia tak ada jaga. UMNO menubuhkan koperasi usaha bersatu. Koperasi dia boleh kok. UMNO berusaha menubuhkan dulu melalui Kongres Melayu, menubuhkan Bank Bumi Putra. Bank Bumi Putra hilang. Jadi kalau hilang besok tanah ni, dia bukan kisah sangat. Sebab itulah dalam bab ini, tuan-tuan, pilihan raya ini bukan main-main, tetapi pilihan raya ini adalah untuk menentukan masa depan, insyaAllah. Sekarang ni tuan-tuan ada beri 15,000, ketua keluarga 5,000, isteri 5,000, anak 5,000, 15,000. Wallahualam, habis kata habis lah. Tapi nak ceritanya, orang bila terlalu baik ni, kena fikir banyak kali. Dulu semasa kita sistem blok dulu ingat tak? Anak kecil-kecil lagi. Ingat. Masa tu kita buat apa? Kita pergi kantin, kita beli barang. Barang tu pergi ke mana? Kita tonjol. Tahu pak. Jual sana, jual sini. Tahu. Kan? Masa tu ada 15,000. Ada 15,000 masa tu. 15 ringgit, tujuh pesi. Basic kosong. 15 ringgit. RM1 kan? Ada broker yang tak bayar fikir dan sebagainya. Macam broker rancangan getah dia kena tangkap, kena singkir. Saya berpengalaman. Singkir, merayulah macam mana pun tak. Kan? Masa tu tak ingat kita langsung. Tapi tiba-tiba sekarang ni dia baik dengan kita. 15,000 dia bagi ya. Sebab apa dia baik? Sebab apa dia baik? Sebab ini dia baik. Tonton tengok ni, lepas tu fikirlah sendiri. Dia baik. Sudah cukup saya beri tanggung daripada 1 bulan. Hingga sekarang hutang Pak Ali telah pun meningkat sebanyak RM300. Bukan saya tak mau bayar, Tuan. Saya sudah sakit lumpuh, tak boleh jalan. Kalau saya sudah sembuh, insya-Allah saya akan jelaskan. Baiklah Pak Ali, saya boleh tempoh sehingga besok pagi. Besok pagi kalau Pak Ali tak dapat jelaskan hutang sewa rumah ini, saya tak boleh buat apa-apa. Hanya dipersilakan Pak Ali dulu. Pak, kenapa Pak? Apa yang dah terjadi Pak? Begini Encik, Encik ni datang nak minta sewa rumah. Saya bilang saya akan minta sewa rumah. Aku bukan datang nak minta sewa rumah. Aku datang nak membetulkan rumah. Itu kan apa? Cuba pergi kumpul. Lubang sana, lubang sini, bocor sana, bocor sini. Sebab itulah orang tua ni sakit. Nasib baik dia tak mati. Kalau dia mati, siapa jaga anak dia? Aku juga. Duduk. Tengok orang sakit. Bukan macam dia ni. Jadi, ambil uang ini RM50, bawa bapak pergi pada doktor ya. Ambil dah malu. Ambil. Itu. Hari ini saya tolong Sedari. Besok-besok Sedari mula tolong saya. Terima kasih Encik. Budi baik Encik tak dapat saya balas. Yang panggil saya Encik. Panggil saya Jamil. Lebih bagus Abang Jamil bin Abu. Baik Abang Jamil. Siapa namanya? Rohani. Rohani yang boy sedap namanya. Macam nama nenek saya. Cik Rohani, Abang Jamil pulang dulu ya. Silakan. Saya pulang dulu ya Pak. Terang. Tuan, InsyaAllah bulan depan saya akan jelaskan. Tak payah Pak Ali. Pak Ali boleh tinggal di sini free of charge. Cik Rohani, kalau ada orang ni datang minta sewa rumah, lambat dia dengan penyapu. Saya cemburu tau. Pak, baik betul Abang Jamil tu tak? Ya, baik. Baik.
ada makna tu. Baik ada mana tu? 2008. Semua orang dah berubah dah. Kaki tengah kerajaan tak sokong BN dah. India tak sokong BN. China tak sokong BN. Yang masih sokong BN siapa dia? Orang Melayu. Orang Melayu. Orang Melayu fail dah. Jadi sebab itu dia bila bagi 15,000 tu ada makna. Jadi tuan-tuan sebagai orang yang boleh berfikir, orang yang mempunyai pemikiran pandangan apa semua ni, bijak, jangan jadi macam rohani tadi. Jadilah macam Pak Ali. Jadi sebab itulah untuk 2008 ini masa tak lama dah. Jadi saya menyeru pada tuan-tuan dan perempuan, insya-Allah cukuplah kita beri 55 tahun pada BN, dan marilah kita berubah, dan marilah kita sama-sama berubah. Kita bersihkan Malaysia ini, bentuk kerajaan baru, insya-Allah. Jadi saya akhiri dengan video ini, insya-Allah. Oleh sebab itu, jenis deterjen yang dipilih amatlah penting. Deterjen jenama BM digunakan sejak zaman ibu saya. Namun baju makin cuci makin kotor. Biarpun baju yang bersih, pakainya dicemari kekotoran, PAFZ, lembu, gondong dan lain-lain. Sehingganya jenama pakatan digunakan. Itu jadi jenama pakatan. Dan menurut saya, itu kita kampung dan polis yang bersihkan kotoran besar. Baju lebih bersih, punya warna lebih berseri. Sebab itu kita mesti buka jenama untuk baju yang lebih bersih. Ubah sekarang bersihkan Malaysia. Jadi itulah yang dapat disampaikan saya pohon. Kalau salah dan silap, insyaAllah moga-moga penerangan secara santai ini akan memberikan kesedaran kita untuk buat perubahan dalam wilayah akan datang. Saya masih ada banyak lagi video-video yang akan ditayangkan kepada tuan-tuan, insyaAllah. Lain kali kita boleh berjumpa lagi. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.